Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab ibadah iaitu yang bertajuk najis. Kita akan pelajari pengertian najis dan juga jenis-jenis najis. Okey, baiklah, jom kita tengok pengertian najis. Pengertian najis dari segi bahasa. Dari segi bahasa adalah benda-benda yang kotor. Manakala dari segi syarak, benda-benda yang kotor dan yang boleh membatalkan solat. Okey, maksudnya najis ini adalah benda-benda yang kotor yang boleh membatalkan solat. Okey, contohnya seperti arak, darah, muntah, nanah, bangkai, air kencing dan juga tahi dan sebagainya. Okey, ini adalah najis. Yang cikgu sebutkan tadi adalah najis. Okey. Adik-adik tahu kan, pernah dengar kan darah tu apa, nanah tu apa, muntah, tahi, arak, bangkai, air kencing. Okey, benda tu yang kita selalu dengar, yang selalu nampak, betul tak? Macam kita pernah berdarah, pernah buang air besar, pernah buang air kecil, muntah. Okey, apa yang adik-adik buat semua tu seperti buang air besar, najis itu adalah najis. Seperti muntah itu adalah najis. Okey, tapi najis-najis ini terbahagi. Maksudnya ada yang najis berat, ringan dan juga najis-najis yang sederhana. Okey, jom kita tengok jenis-jenis najis. Okey, jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis yang pertama ialah najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Okey, najis yang ringan. Macam mana nak tahu kenapa dia najis mukhaffafah, iaitu najis ringan? Okey, najis mukhaffafah ialah najisnya seperti air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun. Okey, najis tu ialah air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun dan hanya minum susu ibu. Itu dinamakan najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Adalah air kencing bayi lelaki sahaja yang berumur bawah 2 tahun. Okey, kalau yang berumur atas pada 2 tahun itu tidak dinamakan najis mukhaffafah. Okey, seterusnya najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah ni macam mana? Inilah dinamakan najis yang sederhana. Iaitu najis ini selain najis mukhaffafah tadi dan juga mughallazah. Dia kan ada 3, terbahagi kepada 3 kan bahagian najis. Okey, jadi dia tidak termasuk dengan najis mukhaffafah dan juga mughallazah, iaitu najis ini seperti antaranya adalah darah, nanah, arak ataupun bangkai dan sebagainya. Muntah itu adalah najis-najis yang sederhana. Sederhana. Okey, macam darah. Kita dah terkeluar darah kan? Itu najis mutawassithah, najis sederhana. Okey, najis ini juga boleh membatalkan wuduk ataupun solat. Apabila kita terkena nanah, terkena darah ataupun ada bangkai di tempat kita solat, membuatkan solat kita boleh terbatal. Okey, ini adalah najis yang sederhana. Okey, maksudnya
najis mutawassitah ni ialah sesuatu yang keluar daripada bahagian dubur ataupun kubul manusia ataupun binatang, ataupun selain itu cecair yang memabukkan seperti arak. Okey, bangkai itu mestilah kecuali bangkai manusia ataupun bangkai ikan, belalang, itu tak apa. Okey, seterusnya macam susu, tulang dan buluh dari haiwan yang haram dimakan. Dan najis mutawassitah juga adalah najis, dia terbahagi kepada dua, iaitu najis yang wujud, macam kita nampak dan kita dapat lihat. Contohnya kotoran yang ada pada manusia atau binatang lah, kotoran yang kita nampak. Yang kedua pula iaitu najis yang tidak wujud, tidak nampak, tidak boleh dilihat. Contohnya apa? Contoh seperti air kencing. Air kencing tu dah kering tapi kita tak nampak, tapi still dia tidak, contoh kita nak solat, still tidak sah sebab itu adalah najis walaupun dah kering. Dan ada cara-cara menyucikannya, itu nanti kita akan belajar untuk minggu depan ya. Okey, seterusnya kita tengok najis yang ketiga iaitu najis mughallazah. Okey, najis mughallazah ini adalah najis yang berat. Najis mughallazah ialah najis yang berat. Najis ini terdiri daripada contohnya seperti anjing dan juga babi, serta benda-benda yang terjadi daripada kedua-dua haiwan ini. Maksudnya daripada bulu, contoh bulu handbag, daripada anjing dan babi kan, ia adalah najis mughallazah. Okey, dan juga ada cara menyucikan najis mughallazah ini. Okey, bukan sahaja bersentuhan dengan anjing atau babi, termasuklah dengan dagingnya. Contoh kalau kita memakannya, ia adalah najis, tetap najis, kerana kedua-dua binatang ini adalah haram hukumnya disentuh atau dimakan. Ia adalah najis yang berat. Najis yang berat maknanya tidak boleh bersentuhan ataupun tidak boleh makan. Okey, seterusnya kita perlu menjaga daripada membeli barangan yang terhasil daripada anjing dan babi ini, kerana ia adalah najis yang berat. Okey, boleh faham tak adik-adik? InsyaAllah faham. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita hanya belajar pengertian najis dan juga jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis terbahagi kepada 3 yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Yang ketiga, najis mughallazah. Okey, itu adalah jenis-jenis najis terbagi kepada 3. Okey, itu sahaja. Nanti kita sambung untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.